بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaannya kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, kesihatan yang baik, umur yang panjang untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik yang baru yang menjejakkan kaki ke bumi Mertua ini, bumi Hutan, dalam rangka menyambung pengajian. Dan insyaAllah sama-sama untuk kita mengimarahkan masjid ini, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan majlis-majlis ilmu yang telah dirangka oleh Pusat Islam. Dan mudah-mudahan semangat kita ini tidak terhenti setengah jalan. Kalau ada sahabat-sahabat adik yang berada di asrama itu, jemput-jemput dah datang bersama-sama dengan kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah berangka beberapa program, di antaranya program takmir yang kita akan laksanakan setiap minggu daripada Isnin sampailah hari Khamis, dengan kuliah-kuliah yang berkitab. Dan juga pada hari Khamis kita ada pembudayaan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh sama-sama untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala Masjid Sina Abu Bakar ini untuk sama-sama kita mengimarahkan. Dan insya-Allah ada juga program-program yang kita telah rancang, iaitu di antaranya program iftar. Jadi mana-mana yang berpuasa dan sebagainya, kita boleh berbuka puasa bersama-sama insya-Allah. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyambung pengajian kita, iaitu pengajian berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita telah membicarakan sehingga hadis yang ke-12. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama membahaskan dan menceritakan berkaitan dengan hadis yang ke-13, berkaitan dengan mencintai kebaikan untuk sesama muslim. Kita faham adik dan mati Allah Subhanahu wa taala, dan Ustaz yakin yang hadir di hadapan Ustaz ini ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bersesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jadi di hadapan Ustaz ni, kita yakin bahawa kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kiamat. Dan kita juga tergolong dalam golongan orang yang mukminin insya-Allah. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan apakah kewajiban sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara ni yang lain. Dalam satu hadis dikatakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tidak sempurna keimanan seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Maka hadis ini berkaitan dengan puncak keimanan seseorang. Hadis ini Nabi katakan la yu'minu ahadukum. Maksud ni bukanlah dia ni langsung tak beriman, tetapi nak katakan iman seseorang tu masih lagi belum sempurna. Contohlah kita katakan kita tidak laksanakan solat lagi, mungkin disebabkan kita ni malas, mungkin disebabkan banyak kerja dan sebagainya. Adakah itu tanda yang kita ni belum Islam sempurna? Adakah kita ni belum Islam? Jawapannya kita dah Islam, kita dah mengucap dua kalimah syahadat. Cumanya keislaman kita tu masih lagi belum sempurna. Itu di kalangan berfuqaha. Maka kita katakan dalam hal ni la yu'minu ahadukum, masih lagi belum sempurna iman seseorang itu
selagi mana dia tidak mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Ustaz bagi satu contoh lah. Kita katakan bagaimana diri kita dia yang tak nak bila kita nak menyeberang jalan, kita nak seberang jalan. Bila kita nak seberang jalan, kita pasti akan tengok kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dah clear betul-betul baru kita jalan. Kenapa? Sebab kita nakkan supaya diri kita selamat. Dan begitulah cara kita mencintai saudara kita. Ketika mana kita nak supaya dia ni selamat daripada api neraka. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yablughu 'abdul haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi min khair. Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan mengatakan bahawa seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman sehingga dia mencintai untuk manusia apa yang dia cintai untuk dirinya daripada kebaikan. Contoh, Ustaz kata apa? Kita nakkan saudara kita nakkan sahabat kita kebaikan. Contoh, kita datang ke masjid, apa kita buat dengan kawan-kawan kita? Kita kata, jomlah ke masjid. Itu tanda kita cintakan sahabat kita. Bukan hanya sekadar kita katakan, aku cinta kat kau. Contohlah, kan? Aku cinta kat kau. Wallahi betul. Orang Melayu dia, Ustaz kata, kita bila kita katakan, cuba cakap dengan kawan kita, aku cinta kat kau, kan? Oh, dia punya muntah hijau tu pulau, kan? Yang main, dia boleh muntah hijau tu. Tapi Ustaz kata, sebenarnya itu adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Seperti mana yang Nabi SAW pernah kata kepada Muaz bin Jabal, Wallahi inni uhibbuka fillah. Demi Allah, aku cinta kat kau kerana Allah. Cinta ni ada cinta yang normal, ada cinta songsang. Yang kita risau ke cinta songsang, kan? Dekat asrama usah itu bahaya, kan? Itu bahaya. Yang dibenarkan ialah kita pandang muka kawan kita pandang muka kita, mat, aku sayang kau kerana Allah. Itu okey. Tapi kalau dah sampai pegang pipi, lembut muka kau, aku cinta kat kau, itu betul. Itu kena muntah hijau. Tapi Nabi SAW tunjukkan kepada kita bagaimana. Nabi kata, inni uhibbuka fillah. Aku sayang kat kau kerana Allah. Amalan ni dia sangat rare dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat Melayu kita lah. Kita tengok orang Pakistan, orang Bangla, dia pergi shopping, dia pegang tangan kawan dia. Cuba kita pergi shopping dia, orang pegang tangan orang, kan? Elok jalan sambil menampak riang, kan? Orang cakap, dengan lengan kangkung pegang tangan. Orang cakap, kompok gigi, kan? Kompok. Tapi orang Bangladesh, orang Pakistan, dia anggap itu normal. Dia anggap itu normal. Begitu juga dengan orang Arab. Ustaz, Alhamdulillah 4 tahun lebih duduk di Arab. Kita tengok budaya tersebut dia kita nampak akrab dia sampai tahap macam tu. Nak lintas jalan, pegang tangan kawan dia jalan sesama. Pergi ke universiti, pegang tangan kawan dia. Kau cuba buat daripada asrama, daripada kolej, kau datang ke kolej Kediaman, ke universiti, ke fakulti kau, pegang tangan. Kompong kau kena jenis ke perempuan, kan? Kompong perempuan kena jenis ke perempuan. Jadi nak katakan benda tersebut seperti mana contohlah Ustaz kata, kita jarang bila kita bertemu dengan sahabat kita akan peluk, kita akan cium pipi. Jarang. Biasanya kita akan balik rumah, jumpa mak ayah kita, baru kita cium pipi. Tapi budaya Arab, Ustaz kata, budaya Arab itulah budaya dia. Dia akan jumpa, dia akan cium pipi kanan, cium pipi kiri, cium pipi kanan semula. Itu budaya. Dan dia tidak malu untuk mengatakan, demi Allah aku sayang kau. Ustaz dah kembali ke Malaysia lebih kurang dalam 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Tapi demi Allah Ustaz kata, sehingga sekarang bila Ustaz WhatsApp kawan-kawan Ustaz yang berada di Maghribi, dia akan cakap, wallahi aku sayang kau, wallahi aku sayang kau. Lelaki dengan lelaki, bukan perempuan dengan lelaki, kan? Lelaki dengan lelaki. Nak katakan itu adalah kebudayaan yang kita boleh laksanakan dan kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Jangan kita anggap, kau ni macam dia, kan? Ada. Tapi kita nak katakan kita sayang kepada kawan kita sampai tahap macam tu.
Bila timbul perkara tersebut, kita budayakan perkara tersebut, itu yang bila kawan kita buat salah, kita tegur, kawan kita takkan merasakan, alah kau sikit nak cakap aku salah, sikit nak cakap aku salah. Dah, dia automatik dalam fikiran dia. Bila kita katakan, Mat, aku sayang kat kau Allah Ta'ala, aku nak supaya kau ni betul-betul berubah. Contoh, kita datang ke masjid, kita imarahkan masjid rumah Allah Ta'ala, kita tengok dia duduk lepak kat kolej kediaman, tak solat dan sebagainya. Kita tegur dia, kau ni bila lah kau nak berubah? Aku sayang kat kau Mat, aku tak nak kau kelak sok, tiba-tiba sok kau meninggal, kau masuk neraka, kan? Kita tak nak macam tu. Kita pesan kawan-kawan kita kata, Mat, aku nampak kau ni tak datang ke masjid. Jawapan standard satu Malaysia, belum tibalah masa dia, kan? Itu standard jawapan. Tanyalah kat mana kawan, nanti dah sampai hidayah aku datang ke masjid, kan? Itu jawapan standard. Tak kira lah umur korang, umur yang pertengahan, umur yang RTM, RTM ni rehat umur mati, kan? Semua macam tu. Belum masa hidayah tiba, belum masa ni lagi, belum ni lagi. Kita kata, Mat, wallahi aku sayang kat kau Mat, jomlah pergi masjid. Aku takut memang sekarang ni belum tiba masanya, tapi bila tiba masanya, aku takut engkau datang ke masjid, orang musuh kau, kan? Bukan kau datang berjalan, orang musuh kau. Siap package lagi. Bukan kau sembahyang belakang imam, imam sembahyang belakang kau, kan? Sembahyang jenazah. Kita takut macam tu. Maka kita hentik hati. Bila kita dalam keadaan kita suka pada kawan kita rasa aku tegur dia, maka itu ada petanda yang baik. Sebab apa Nabi katakan, la yu'minu ahadukum, tidak cukup, tidak sempurna iman seseorang itu melainkan dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai diri dia sendiri. Kita takut untuk kita masuk ke dalam api neraka, maka disebabkan ketakutan tersebut, kita pesan kepada kawan kita pesan kepada saudara kita, jomlah kita buat kebaikan, jom kita imarah ke rumah Allah Ta'ala, jom kita buat itu ini sebagainya. Dengan cara tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, akan menyebabkan kawan kita pun akan terikut dengan ajakan kita, insya-Allah. Maka sebab itu dalam hal ni dia katakan, iman ni seringkali dinyatakan tidak ada kerana tidak adanya sebahagian rukun-rukun yang wajib, rukun-rukun dan juga wajib-wajib. Seperti sabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang itu melainkan ketika itu dia beriman pada Allah Ta'ala. Makna iman ni adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman ni kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Itu hakikat iman. Iman kita dia bukan sentiasa naik, sentiasa naik, tak. Iman kita kadang-kadang ada tinggi, kadang-kadang ada rendah. Hari ni, sekarang ni, iman korang tinggi tau. Iman korang berada di kemuncak 100%. Sebab tengah sedang dengar tazkirah Ustaz. Korang balik ke asrama korang, dia tengok korang lain TikTok, kan? Korang nampak itu ini sebagainya, iman korang dia terbalik. Sekarang ni iman korang 100%, 100%. Tapi bila korang dah sampai ke asrama korang, dia dah automatik jadi 5%, tiba-tiba jadi negatif 20%, tiba-tiba jadi negatif 20%, 50%, tiba-tiba negatif 100%, kan? Barangkali. Maka sebab itu, iman ni dia tidak ada satu tahap untuk kita mengukurkan iman seorang itu. Tapi ketika mana kita mencintai saudara kita, mencintai kawan kita nasihatkan kepada kebaikan-kebaikan, maka itu adalah petanda iman kita dalam keadaan yang baik. Maka sebab itu Nabi katakan, tidaklah berzina seseorang yang berzina selagi mana dia itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah seseorang itu mencuri melainkan dia sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tak kita tengok orang mencuri, Bismillahirrahmanirrahim, dia iman dengan lain boleh mencuri, kan? Tak pernah. Begitu juga kalau kita lihat ada orang, ada dia yang dirahmati Allah Ta'ala, dia kata, Ustaz, apa hukum Ustaz kalau saya main ikan ekor, tapi saya baca, saya semayang 2 rakaat dulu Ustaz, saya semayang minta hajat kepada Allah Ta'ala, dan tiba-tiba tengah sujud tu Allah datangkan ilham, gua pampak satu contoh, kan? Saya terbayang Ustaz dapat ilham daripada Allah Ta'ala, lalu saya pergi ke kedai ikan ekor, saya melangkah dengan menggunakan kaki kanan, saya baca Bismillah Ustaz. Adakah dibolehkan? Jawapan dia, perkara yang haram tidak akan terkait dengan perkara yang halal.
Betul, sembahyang 2 rakaat itu ibadah. Baca bismillah pada setiap perbuatan itu ibadah. Tetapi pengakhiran di mana? Kedua nombor ekor. Salahlah. Maka sebab itu iman ni kita tidak ada satu tahap untuk kita mengukur keimanan orang. Kita tengok kawan-kawan kita kan, aku nampak muka kau ni macam kau tak beriman ni kan. Kenapa? Aku nampak kau ni macam iman kau kurang-kurang, kejap terang kejap malam, kejap terang kejap malam. Ni mesti kau tak sembahyang subuh kan? Kau sembahyang subuh ke, kau tak sembahyang subuh ke, tetap macam tu rupa dia. Takkan ada bertukar. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam tahap pengukuran iman ni, dia tidak ada satu tahap untuk kita mengukur keimanan seorang. Contoh, pagi tadi kita tak sembahyang subuh, tiba-tiba muka kita ni berubah jadi monyet contoh kan. Sebab apa? Aku tahu muka kau ni sebenarnya bertukar ni sebab kau tak subuh ni kan. Tak ada. Kau tak sembahyang subuh ke, kau sembahyang subuh ke, tetap sama. Maka sebab itu dalam hal ini dia katakan bahawa iman ni dia tidak ada satu benda yang kita boleh ukur. Dia tetap akan sama, bergantung kepada manusia itulah. Sama ada ketika itu iman dia naik ataupun iman dia kurang, ataupun dilihat bagaimana cara ibadah daripada Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini dia katakan apa? Bila kita mencintai saudara kita dengan kebaikan, dengan amalan-amalan dilakukan dan sebagainya, maka itu merupakan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu man la ya'manu jaruhu biwa'iqatun. Bawa'iqahu, dia katakan tidak beriman orang yang tetangganya tidak berasa aman daripada keburukan dirinya. Ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seseorang yang mana dia tidak memberi keamanan kepada jiran tetangga. Kita duduk berjiran dengan adik-adik Allah sekalian. Kalau duduk rumah kampung tu, okeylah, itu lain cerita. Tapi ni kita duduk rumah taman. Bila kita duduk rumah taman, kita duduk dekat kampus kita, adik-adik Allah sekalian, bilik kita dan sebagainya, apa kita buat? Kadang-kadang kita buang sampah dekat jiran kita. Kita melalak hulu kiri, kita pasang gitar, kawan kita nak tidur. Akhir sekali menyebabkan masalah pada kawan kita. Dia nak tidur, dia tak dapat. Dia nak study, tak dapat dan sebagainya. Kita melalak, kok suara sedap kata. Ini suara macam kan, apa orang cakap, pasal tak cakap. Jadi nak katakan perkara tersebut merupakan tahap keukuran. Kalau orang tersebut dia iman pada Allah Ta'ala dengan keimanan yang benar, dia tidak akan menyakiti jiran dia sendiri. Dan bahkan dia tidak akan menyebabkan orang yang terganggu dengan perangai-perangai kawan dia yang lain. Maka sebab itu Nabi mengatakan bahawa tidak beriman orang yang tidak memberi keamanan kepada jiran tetangga dia dengan keburukan-keburukan yang dilakukan. Kadang-kadang kita nampak ada dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kehidupan kita dalam kita belajar, dalam kehidupan kita bekerja, dalam kehidupan kita bermuamalah. Maksud di sini ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya dalam konteks kita hidup dekat rumah dah, tetapi dalam konteks kita bermuamalah dengan manusia. Hidup kita ada dua keadaan. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Yang pertama hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan yang kedua hubungan kita dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala clear, tetapi hubungan kita dengan manusia tak clear, tak ada manfaat. Tetapi begitu juga hubungan kita dengan manusia cantik. Kita cakap baik, lemah lembut, tak pernah mencarut, tak pernah maki orang dan sebagainya, tak pernah menghawau orang dan sebagainya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lah hantunya. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Khusyuk tuan, sembahyang di waktu tak pernah tinggal, puasa Isnin Khamis. Tapi dengan manusia, mulut bukan main penghajau. Nak kata macam tu, tak ada apa-apa nilai. Maka sebab itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan hubungan kita dengan manusia perlu seimbang. Jangan kita lebih kepada salah satu, maka itu yang akan menyebabkan perkara ketidakseimbangan dalam hubungan kita. Maka di sini dikatakan bahawa para ulama berbeza pendapat mengenai orang yang melakukan dosa-dosa besar. Apakah ia dinamakan sebagai mukmin yang kurang imannya atau tidak dinamakan sebagai mukmin? Di sini dibahaskan
Orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar apa dik? Dosa besar apa? Dosa besar ni apa? Dosa besar ni syirik, contoh. Dosa besar. Makan babi dosa besar tak? Tak, dosa kecil kan? Ya. Ya. Besar tak kan? Minum arak besar tak? Besar. Derhaka ibu apa? Besar tak? Besar. Lagi apa? Banyak ada besar kan? Tapi yang utama dosa mensyirikkan Allah Ta'ala. Berapa ramai orang yang dia merasakan dia mampu untuk tidak berzina. Alhamdulillah aku tak berzina kan? Tapi dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia tak perasan. Orang dihidangkan 2 minuman. Yang pertama daging babi, yang kedua minum arak kan? Yang pertama daging babi, yang kedua minum arak. Agak-agak dia pilih mana? Agak dia pilih mana? Ui, kau hidang aku babi kan? Babi kau kan? Contoh. Jadi nak katakan, tapi dia minum arak kan? Padahal dua-dua tu najis, padahal dua-dua tu haram. Sedangkan dia kata, selamat aku tak makan daging babi, tapi dia minum arak. Sama juga dia. Jadi nak katakan orang kita beranggapan aku tak makan daging babi, tapi dia makan rasuah, haram tak? Haram juga. Sama juga. Itu lagi haram je dah kan? Nak katakan dia mampu menahankan diri dia daripada makan daging babi, tetapi duit-duit yang haram ni dia tak ada masalah untuk makan. Sedangkan dua hukum yang sama, haram dan haram, dua haram. Jadi sebab itu dalam hal ini para ulama berbeza pendapat. Adakah dosa-dosa besar itu yang dilakukan oleh orang yang beriman pada Allah Ta'ala, dia akan mengurangkan imannya ataupun langsung tak iman? Maka di sini para ulama mengatakan bahawa ada dua pendapat, dan kedua pendapat ini juga ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dikatakan boleh jadi bila dia melakukan dosa besar, iman dia akan berkurang, dan boleh jadi juga bila dia melakukan dosa besar, iman dia langsung tak ada. Seperti mana dalam hadis Nabi katakan bahawa apabila seseorang itu berzina, maka iman dia dicabut seperti mana baju yang dicabut daripada badan dia. Mana langsung tak iman. Sampai dia habis berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, barulah iman itu masuk balik ke dalam badan dia sendiri. Maka selagi mana dia tidak bertaubat, dia meneruskan pekerjaan zina, berjudi, syirik kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, selagi itulah iman dia tidak ada pada diri dia. Tapi kalau dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, maka dia akan kembali balik iman dia pada diri dia. Okay. Dosa besar. Apakah amalan yang boleh menghapuskan dosa besar? Di antara yang pertama ialah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dah melakukan dosa besar, kita buat apalah nak esok dah pencen sok kita taubat kepada Allah Ta'ala kan? Ataupun tak apa, aku orang kaya kan? Aku orang kaya, cukup 1 tahun aku pergi umrah, aku taubat dekat Kaabah kan? Kok sampai usia kita di situ. Kita tak tahu bila mati kita didik. Siapa kat sini yakin bahawa dia akan hidup tahun depan? Seorang pun tak mampu. Dan bahkan bukan tahun depan, besok pagi pun kita tak tahu. Ada seorang sahabat ustaz rahimahullah ta'ala, usia lebih kurang sebaik-sebaik ustaz, bawah 40-an, bawah 40-an. Mungkin ustaz ada umur 40 tahun tak? Tak ada. Alhamdulillah, muda ni. Alhamdulillah. Nak katakan umur dia bawah 40-an, suatu hari dia tidak ada penyakit, dia aktif bersukan dan sebagainya. Suatu hari ketika mana dia mancing kolam, tengah mancing kolam, tiba-tiba dia macam tertunduk, dia tengah pancing. Kawan-kawan dia kejut, dia selang beberapa minit, kawan-kawan dia kejut dan meninggal. Sedangkan dia sihat, tak ada penyakit, aktif, jalan dan sebagainya, cuba dan dia bergempal silap. Tapi nak katakan orang yang masih lagi dalam keadaan sihat, boleh berjalan, bahkan boleh memancing, mati ketika mana memancing. Nak katakan kita tak tahu bilakah ajal akan datang bertemu dengan kita. Dan bahkan sebagai ulama katakan ajal kita ni satu langkah di depan barangkali ajal kita.
Satu langkah di belakang barangkali ajal kita, satu langkah ke kanan ajal kita, satu langkah ke kiri ajal kita. Keliling kita ni ialah sebenarnya ajal kita. Cumanya kita tak tahu bilakah datang malaikat itu cabut nyawa kita. Maka sebab itu taubat ini bukan untuk kita tangguh-tangguhkan. Besok pagi dah, next dah, tak apalah pada buat dosa. Kan pukul 12 tengah malam kan, aku bangun, aku taubatlah kepada Allah Ta'ala. Kuk bangun dan didik, kuk dah tak bangun dah. Sedar-sedar, kita dalam kubur. Kan? Kawan kita kata, malam tadi aku minum teh dengan dia. Kan? Dah meninggal lah. Kawan kita punya terperanjat dia. Yang kita meninggal ni dari terperanjat. Aku dah meninggal, aku mau minum teh dengan dia orang ni. Kan? Rupa-rupa dah kena soal kan, dekat muka nanti. Lagi terperanjat. Nak katakan perkara tersebut jangan tangguh-tangguh. Itu benda yang pertama, itu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seperti mana dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dia katakan birru walidain kaffaratul kabair. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dia mengatakan berbakti kepada kedua ibu bapa merupakan penghapus bagi segala dosa besar. Dengan cara kita berbakti kepada ibu bapa, saya yakin insya-Allah di hadapan Ustaz, di hadapan saya masih ada lagi mak dan ayah. Berbaktilah sebaik yang mungkin. Berkatalah dengan perkataan yang paling baik. Nak exam ke, nak minta restu ke, nak minta itu ini sebagainya, telefon mak ayah. Jangan telefon mak ayah. Mak ayah tak boleh bagi apa-apa. Kau dia angkat tangan pun dia tak boleh, tak ada apa-apa. Kan? Biasa dia update pun dia akan doa di Facebook dia. Semoga Allah merahmati. Itu saja. Tetapi doa yang tak ada hijab ialah mak dan ayah kita. Maka sebab itu Ustaz juga pernah hidup dalam kampus. Ustaz juga pernah hidup seperti mana korang. Ustaz tahu. Jadi mak dan ayah ini dia adalah satu doa yang tidak ada tanda tandingnya. Ada masalah jumpa mak ayah, ada masalah telefonlah mak ayah. InsyaAllah di situ ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Maka Imam Ahmad katakan berbakti kepada mak dan ayah akan menghapuskan dosa-dosa besar. Bukan makna Ustaz suruh orang buat dosa besar dah. Kan? Lepas dosa besar apalah, Ustaz dah buat dosa besar, so kita bakti ke mak ayah. Kan dah. Tapi nak katakan kalau itu adalah jalan yang dibenarkan. Baik. Kemudian dikatakan Ibn Abbas berkata, orang yang berzina itu akan dicabut cahaya iman daripada diri. Abu Hurairah berkata, iman dicabut dari dirinya sehingga iman itu berada di atas sebagaikan naungan. Lalu apabila dia bertaubat, iman kembali kepadanya. Yang Ustaz katakan tadi, iman dia akan kembali balik semula setelah mana dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil, maka sebutan iman tidak akan hilang daripada dirinya secara keseluruhannya. Dia adalah orang mukmin yang kurang imannya, yang mana imannya berkurang sesuai dengan kadar perbuatan dosa-dosa kecil yang dilakukan tersebut. Contoh kaum 4. Kan kaum 4, orang ni 4 bawah. Contoh, ada 4 bawah, ada 4 bawah. Kan? Jadi kaum 4, maka kadar iman tersebut akan kurang lah. Contoh, iman kurang ketika itu ada 50%. Sebab kaum 4 dia jadi 45.9%. Contoh, kan? Contoh, Ustaz tak adalah kata itu kadar-kadar dia dah. Jadi nak katakan dia tidak akan cabut keseluruhannya, tapi dia akan cabut sikit daripada diri korang sendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah bahawa di antara perkara-perkara iman yang wajib adalah seorang mukmin harus mencintai untuk saudaranya yang juga mukmin. Apa-apa yang dicintai untuk dirinya dan juga membenci untuk saudara-saudaranya apa-apa yang dia benci terhadap dirinya. Jika ini hilang daripada dirinya, maka imannya berkurang kerana itu. Sabda Nabi SAW, dan Nabi telah menyatakan dengan melakukan perkara ini seseorang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Yazid bin Asad Al-Qasri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Atuhibbul jannah?" Qultu na'am. Qala fa ahibba li akhihi ma tuhibbu li nafsi. Dia katakan Nabi SAW tanya kepada sahabat Nabi. Dia kata, kau suka tak untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla? Siapa kat sini tak suka masuk syurga dia? Kan? Ada tak? Tak ada. Ustaz, syurga ni dah ramai saya nak masuk, Ustaz. Saya nak thrill sikit, saya nak advance sikit, masuk dalam neraka. Kan? Ada juga yang kepada dia macam ni, adik. Kan? Ada juga yang kepada dia macam ni, Ustaz.
Kita Ustaz kan? Kita Ustaz daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang Ustaz, ramai orang buat dosa Ustaz, ramai orang buat salah. Bila orang buat salah Ustaz, masuk dalam neraka, neraka dah penuh. Jadi kita yang tak akhir ni Ustaz, InsyaAllah lah takkan masuk neraka kan? Ni ada juga yang kepala-kepala setengah ni tadi kan? Dia anggap neraka itu macam adik dia. Sedangkan benda-benda macam ni adalah apa yang Nabi SAW tekankan berkaitan dengan, contoh Ustaz kata lah, budak-budak zaman sekarang dia tak takut buat dosa. Ini realiti, tak takut buat dosa. Kenapa? Dia berani buat benda yang gila. Bila kita kata kau tak takut pun masuk neraka, dia kata alah Ustaz, sekadar neraka Ustaz, masuk neraka esok kita keluar balik neraka, dia kata. Ataupun kita masuk sekejap neraka, kita kena bersih, kemudian kita masuk balik syurga sebab kita mengucap dua kalimah syahadah. Ustaz kata okey, tak ada masalah. Korang boleh menganggap neraka tu macam check in check out kan? Kau tergagak kau nak masuk, kau masuk. Tergagak kau nak keluar, kau keluar. Okey, Ustaz kata tak ada masalah. Macam ni lah. Kat asrama korang ada tak setrika? Ada setrika kan? Tengah-tengah korang duduk dekat korang punya bilik, korang pasang setrika korang kat nombor 5 kan? Nombor 5. Lepas tu korang pakai kain kan, kau buka kain korang, kau letak dekat motor korang. Letak cukup dah 3 minit kan? Tak sampai 3 minit, 1 minit lah. Agak-agak tahan tak? Kalau 1 minit korang tahan, boleh langsung itu. Boleh tak? Tapi kalau kau sentuh sikit benda korang tarik, tak payah inginlah untuk masuk dalam Allah Ta'ala. Itu baru sikit daripada azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Maka perkara macam ni Allah Azza wa Jalla katakan apa? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Orang-orang kafir, orang Yahudi pernah kata, dia kata ya Allah, kami ni kalau masuk dalam neraka Allah sekalipun hanya dalam berapa minit, hanya dalam berapa hari saja kami masuk, lepas tu kami keluarlah balik. Sama tak orang Yahudi dulu kata dengan budak zaman sekarang kata? Sama. Kami Ustaz kalau masuk pun sekejap je, lepas tu kami keluar balik daripada neraka sebab kami mengucap dua kalimah syahadah. Benar. Tetapi korang tak fikir macam mana korang kena henyak dengan malaikat Zabaniyah dalam tu. Korang tak fikir macam mana korang kena gantung, kena libas dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala. Maka sebab itu benda-benda macam ni Nabi SAW tanya kepada sahabat Nabi, Atuhibbul jannah, engkau suka ke untuk dapat syurga? Maka sahabat Nabi katakan, ya Allah, ya Rasulullah, aku nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila Nabi katakan, baik, jalan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan cara engkau mencintai saudara engkau sendiri, menyayangi saudara kau sendiri. Maka sebab itu Ustaz katakan pada permulaan tadi, nak meletakkan cinta kita kepada kawan-kawan kita ialah dengan cara kita jangan malu untuk mengatakan aku sayang kepada engkau kerana Allah. Jangan malu kan? Sebab itu dalam satu hadis Nabi katakan, hal adullukum ala amalin iza amiltumuhu tahabbtum. Nabi kata, nak tak aku tunjukkan kepada kau satu amalan yang kalau kamu lakukan, kamu akan saling berkasih sayang. Kamu akan saling berkasih sayang. Maka sahabat Nabi katakan, ya Rasulullah, kami nak tahu. Apa jawapan Nabi? Yang pertama ialah afsus salam bainakum, dan yang kedua at'imut ta'am, sebarkan salam. Berapa ramai hari ini ada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengamalkan bagi salam? Tak ramai. Sebab tu benda tersebut adalah sunnah yang dilupakan dalam masyarakat kita. Kalau bagi salam sekalipun hanya kepada kawan-kawan kita, kita kenal, okey, beri salam. Tak kenal, beri salam kan? Aku kenal kau, okey, aku beri salam. Aku tak kenal kau, tak payah. Itu ialah hakikat kita. Bila dalam keadaan sedemikian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ustaz kata, jangan kita mengimpikan bahawa kawan-kawan kita akan menyayangi kita, dan bahkan perasaan dalam kita sendiri takkan ada rasa kasih. Cuba saya katakan, korang amalkan 1 bulan. Orang yang korang kenal, korang bagi salam. Orang yang tak kenal tu, korang bagi salam. Automatik nanti bila korang bertemu, dia akan jadi seperti mana rapatnya korang dengan kawan-kawan yang lain.
Itu yang Ustaz praktikkan adik yang dirahmati Allah SWT. Kita jumpa orang adik, sungguh pun sombong macam mana sekalipun, kita bagi salam. Jumpa sekali, Assalamualaikum. Dia tak jawab salam pun tak apalah. Yang penting kita bagi salam. Assalamualaikum, 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 kan? Sampai satu hari dia akan kata salam. Dia akan baik dengan kita. Dia akan baik dengan kita. Dia akan lagi sombong kita dulu. Ampun kau, kan? Betul, kan? Kita bagi salam. Dia pandang atas bawah, kan? Kita tak nak jawab salam tu. Dah mati lah, kan? Kita kata apa? Dia terlompok kau, kan? Maka itu kita katakan Nabi SAW ajarkan kepada kita bagaimana cara untuk kita saling berkasih sayang antara satu sama lain. Yang pertama, bagi salam. Dan yang kedua ialah dengan cara bagi makan. Belanja kawan kita makan. Yang kawan ni pula janganlah mengharapkan ini sebelum belanja ni kita pun mengendeng dia. Tiap kali makan dia belanja, tiap kali makan dia belanja. Bila kita nak belanja, bila dia minta kita belanja, alah, beg duit aku tinggal lah. Itu jawapan standard, kan? Beg duit aku tinggal lah. Apa lagi? Yang kau punya loan apa? Apa? Pinjaman. PTPTN tak masuk lagi pun semua, kan? Ustaz kata belanja makan ni bukan hanya sekadar makan yang mewah, tak. Walaupun hanya sekadar kita belanja di kuih, kita belanja di minum air dan sebagainya, itu juga dia antara belanja dan sedekah yang boleh kita laksanakan. Baik. Kemudian dikatakan, dan dari Abdullah bin Amr al-As, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah, faltudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir, wa ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Barang siapa yang nak agar dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kematiannya mendapatinya dalam keadaan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Dan hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang nak dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, apa Nabi kata? Dan siapa yang nak masuk dalam syurga, dia mestilah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhirat. Dan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat ini, dan dia mesti lakukan kepada manusia dengan apa yang dia kehendaki. Contoh, dia katakan apa? Kalau dia nak dihormati oleh orang lain, dia kena menghormati orang. Maka sebab itu Nabi katakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Simple. Maknanya apa? Engkau tak respect orang, orang tak respect kau. Memang clear. Kalau kita semata-mata nak, kau kena respect aku. Sebab apa? Sebab aku bos. Kau mesti respect aku. Sebab apa? Sebab aku senior. Tapi bila kita nak respect orang, kita kata, kau siapa? Aku nak respect kau. Maka lillahi ta'ala jadi, orang yang macam ni, dia tidak akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, dan dia tidak akan mendapat kemuliaan di sisi manusia itu sendiri. Maka sebab itu dalam hal ini Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak mengasihi orang lain, dia tidak akan mendapat kasihan daripada orang lain. Memang itulah yang Nabi SAW kata, dan kita akan berhasil. Maka kalau kita nak diperlakukan dengan perlakuan yang baik setelah mana kita meninggal ataupun ketika mana kita hidup, kita kena ada rasa sayang kepada orang lain, dan kita perlu ada rasa hormat kepada orang lain. Sungguh pun adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kita tak ada apa-apa lah. Kehidupan kita pun biasa-biasa. Nak kata kaya taklah kaya, nak kata mewah taklah mewah. Tetapi dengan disebabkan orang, kita respect kepada orang, kita hormat kepada orang, kita berkata dengan lemah lembut kepada orang dan sebagainya, kita suka bantu orang dan sebagainya, percayalah jadi yang dirahmati Allah SWT, kehilangan kita merupakan kerinduan kepada orang yang kita tinggalkan. Saya ada seorang tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, nak katakan dia tu mewah, dia tak mewah, sahabat kami rahimahullah ta'ala meninggal disebabkan COVID, Nak katakan dia tu mewah, tak mewah, tetapi bagaimana akhlak dia tu, dia bermuamalah dengan Allah Ta'ala clear, dan dia bermuamalah dengan manusia clear. Dia boleh dengar kata orang, dan orang boleh dengar cakap dia.
Disebabkan apa? Menghormati antara satu sama lain. Dia cakap, dia kata, okey Ustaz, kita dah dengar macam ni, kita lontarkan idea. Dia menghormati segala pandangan kita tanpa dia mengetepikan kita, ataupun dia tanpa dia menolak mentah-mentah. Tak, dia dengar, dia cakap dan sebagainya, dia hormat keputusan orang. Dan bila dikeluarkan idea dan sebagainya, kita menghormati. Maka bila kehilangan dia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sentiasa terngiang-ngiang. Perbualan kita, muamalah kita dengan dia, kebaikan yang dilakukan, kita akan sentiasa meripui perkara-perkara tersebut. Kenapa? Kerana disebabkan dia sayang kepada manusia seperti mana dia sayang kepada diri dia sendiri. Dia jaga kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penjagaan dia, kebajikan yang diberikan kepada kami sangat-sangat baik. Bila perkara-perkara macam ni, walaupun kita nampak basic sangat, tapi nilai dia ketika mana dia dah tak ada, orang akan sentiasa mendoakan dia, orang akan sentiasa melindungi dia dan sebagainya. Sahabat-sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali kita sempat hidup dengan dia 2-3 tahun ataupun 4 tahun lah contoh, sewaktu mana kita belajar dan sebagainya. Tapi disebabkan dia baik dengan kita, dia menghormati kita, setiap kita punya program-program dan sebagainya, dia bersama-sama dengan kita. Sungguh pun nak katakan, dia bukanlah seperti mana keluarga kita, tapi disebabkan sumbangan dia beri kepada kita, memori itu akan wujud dan sebagainya. Kita akan sentiasa mendoakan kejagaan dia ketika mana dia berada di alam barzakh. Maka itu Nabi SAW katakan. Dan begitulah dikatakan. Dan hadis Anas yang telah kita bicarakan ini, di dalamnya terkandung dalil menunjukkan bahawa seorang mukmin itu senang dengan apa membuat senang saudaranya sama mukmin, dan juga menginginkan untuk saudaranya yang mukmin tersebut kebaikan yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Semua ini muncul daripada kesempurnaan bebasnya hati daripada sifat iri hati, menipu dan juga dengki. Nak dapat benda-benda macam ni, adik-adik, ialah kita kena buang diri kita daripada segala sifat iri hati dan juga sifat dengki dan juga sifat dendam. Kalau iri hati, benci, dendam ada dalam diri kita, kita takkan rasa sayang pada saudara kita. Kita takkan rasa pentingnya saudara-saudara kita yang lain. Ustaz ramai jumpa orang macam ni, rasa dendam pada diri dia sendiri melebihi daripada rasa husnuzon dia dengan manusia yang lain. Dia datang jumpa dengan orang lain, dia dengan sangkaan buruk dia, dengan su'uzon dia. Bila dia dah su'uzon dengan manusia yang lain, tuan-tuan, ada dia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia nak mendapat kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla, nak mendapat penghormatan daripada manusia sendiri? Dia takkan dapat sampai bila-bila sekalipun. Maka disebabkan itu, nak dapatkan kemuliaan dan kehormatan daripada orang lain, jangan wujud perasaan iri hati, jangan wujud perasaan dendam, dan jangan wujud perasaan dengki dengan manusia yang lain. Tinggalkan perkara-perkara tersebut, hilangkan daripada diri kita. Bila kita ada rasa dengki dia, kita akan rasa nak bersaing dengan kawan kita. Oh dia ni boleh ni, oh kita nak juga. Oh dia ni boleh ni, oh kita pun nak juga. Maka dia tidak akan rasa kasih sayang. Bila kita rasa sayang dengan dia, kita nampak dia dapat kelebihan, kita akan rasa suka. Contoh, dia dapat tekad, kita kata, tahniahlah, aku betul-betul bangga disebabkan aku sebagai kawan kau, aku sebangga. Dia berbeza dengan orang yang dengki. Kalau kau boleh dah, kau bodek dekat, boleh dapat anugerah dekat, dia berbeza. Kan? Sebab apa? Sebab ada iri hati dalam diri dia, ataupun dendam dan sebagainya. Dia akan berbeza pada perkara tersebut. Hal ini kerana sifat dengki itu hasad, menyebabkan orang yang dengki tidak suka kalau ada seorang yang ingin mengunggulinya dalam kebaikan atau menyamainya, kerana itu ingin menjadi yang lebih unggul di atas orang-orang dengan segala keutamaan dan menonjol sendirian. Dia lebih suka menonjolkan diri dia. Dia suka menonjolkan diri dia. Dia kata, contoh, alah aku pun dah dapat ikan lah, kata. Aku tak heran pun dapat ikan. Contoh, kan? Bila orang dapat kelebihan, dia akan rasa dia ni tak layak lah dapat. Contoh, berbanding dengan orang yang menghilangkan diri daripada segala-segala perkara-perkara mazmumah. Alhamdulillah, Allah berikan kau anugerah sedemikian, aku bangga.
Ataupun dia ada rasa nak menaikkan diri dia, kan? Oh, saya kenal dengan orang ni, saya kenal dengan orang ni, saya kenal dengan orang ni dan sebagainya. Dia dalam dunia ni dia, semua orang dia kenal, kan? Walaupun dia duduk ke Malaysia, tapi kat Afrika Selatan pun dia kenal. Ni sahabat saya ni kat mana? Kat Zimbabwe, contoh, kan? Maka nak katakan perasaan nak menonjolkan diri itu pada kebaikan, okey. Contoh, kita suka menderma, kita tunjulkan diri kita supaya orang tiru, supaya orang tiru kita ni suka menderma. Tapi niat kita bukanlah untuk menuju-nuju kepada orang lain, tapi supaya mudah-mudahan dengan amalan tersebut menjadi penyebab kedua orang lain nak berderma. Bukan bermakna di situ kita nakkan supaya orang pandang kita, oh ini kuat derma lah, oh nak dapatkan nama. Jadi tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara-perkara begini, tuan-tuan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan perkara yang dilarang oleh para ulama. Kalau disebabkan nak menonjol untuk perasaan iri hati, maka itu dilarang. Sedangkan iman menuntut lawan daripada hal itu. Sedangkan iman yang ada dalam diri kita ni menyuruh untuk kita merendahkan diri kita, merendahkan diri kita. Jangan merasakan bangga sangat dengan amalan-amalan yang kau lakukan. Tak payahlah nak menonjolkan diri yang terlampau-lampau sangat, nak mengatakan itu, ini dan sebagainya. Tak payah. Sebab itu, orang cakap apa? Jangan lihat kepada kata-kata, tetapi lihat kepada amalan. Jangan lihat kepada kata-kata, tetapi lihatlah kepada amalan. Orang kalau berkata-kata dia, apa-apa dia boleh kata. Oh, ini saya buat, oh ini saya buat, oh ini saya buat. Tapi betul ke dia buat? Betul ke dia buat? Tak. Barangkali orang lain yang buat, tetapi dia claimkan itu dia punya. Maka sebab itu orang cakap, jangan lihat kepada kata-kata, tetapi lihatlah kepada amalan. Orang akan nampak, oh ni kedua orang lain, kepada kau dan sebagainya. Maka iman yang ada dalam diri kita akan kontrol perkara-perkara yang tak disukai dalam syariat. Dan dikatakan, iaitu bahawasanya orang-orang yang mukmin bersekutu dengan orang yang bersangkutan dengan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan baginya daripada segala kebaikan, tanpa mengurangi sesuatu pun daripada apa yang ada padanya. Maka di sini dia katakan, seseorang mukmin berusaha keras mendatangkan kebaikan bagi saudaranya. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana sekalipun kita akan berusaha untuk memberikan faedah kepada orang lain. Sebab itu Nabi mengatakan bahawa sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita pilih jadi yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak jadi orang yang memberi manfaat, ataupun kita memilih untuk orang memberikan masalah kepada orang lain. Kita datang jadi ialah untuk memberi manfaat. Ustaz kata kepada orang base kepada kejuruteraan. Kita belajar dekat UTM, pastikan sekurang-kurang kita memberi manfaat kepada orang lain. Ada yang kejuruteraan elektrik, okey, settlekan elektrik, lampu banyak rosak. Apa kita beri manfaat kepada orang? Apa yang boleh kita beri manfaat kepada orang? Contoh, kipas tak nyala, apa yang kita boleh beri manfaat kepada orang? Macam-macam kita boleh beri manfaat. Jangan hanya sekadar kita menuding jari orang, ni kerja kau, ni kerja kau, ni kerja orang. Kita last tidak jadi kerja. Kita tak memberi manfaat kepada orang lain. Kita hanya mendatangkan masalah. Akhir sekali masalah itu tak diselesaikan. Sedangkan dalam kehidupan kita ialah kita perlu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Secara umumnya, hendaklah seorang mukmin mencintai untuk orang mukmin, melainkan lainnya apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, dan membenci bagi mereka apa yang dibenci bagi dirinya. Dan jika dia melihat pada saudaranya sesuatu kekurangan dalam agama, maka dia berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk baiki kawan-kawan dia sendiri. Dan jika dia melihat ada kelebihan pada diri orang lain yang mengungguli dirinya, lalu dia berharap yang seperti itu. Lalu jika kelebihan keutamaan itu adalah dalam hal agama, maka rasa iri hati tersebut adalah sesuatu yang baik. Contoh, kita lihat ada yang Islam, kawan-kawan kita pukul 3 pagi dia bangun,
Bangunnya didik, bangun tahajud, bukan bangun terkejut. Itu kena beza tu. Bangun terkejut lain, bangun tahajud lain. Bangun terkejut, pergi tandas, lepas tu tidur balik. Itu bangun terkejut. Bangun tahajud, dia bangun, dia ambil wuduk, dia solat 2 rakaat. Itu bangun tahajud. Kita rasa, aku cemburu. Sebab apa? Sebab kita tak dapat nak tiru dia. Maka disebabkan kita tak dapat nak tiru dia, kita berusaha nak jadi seperti dia, itu bagus. Iri hati. Iri hati dalam agama, itu digunakan. Dia dah mampu bersedekah. Tiba-tiba kita kata, aku iri hati betul lah, aku tak dapat bersedekah macam dia sedekah. Itu iri hati bagus. Tapi kalau iri hati yang melibatkan keduniaan, maka itu adalah iri hati yang tak baik dalam diri kita. Sikit dia katakan, hal ini berdasarkan hadis Nabi, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu Quran fahuwa yaqra'u ana al-lail wa ana an-nahar. Dia katakan tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 jenis. Yang pertama, orang yang Allah anugerahkan harta, lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala pada hari malamnya dan pada hari siangnya. Dan orang yang kedua, yang Allah berikan kefahaman dalam Al-Quran, dia membacanya pada waktu siangnya dan pada waktu malamnya, maka dia jadi iri hati. Dia mampu baca Quran, kenapa aku tak mampu baca Quran? Dia mampu bersedekah, kenapa aku tak mampu bersedekah? Maka dia jadi iri hati. Maka itu adalah iri hati yang dibenarkan oleh syarak. Jadi dia minta Allah SWT, insyaAllah kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan iri hati seorang mukmin di jalan Allah SWT dan persaingan yang terpuji. Dalam Islam kita boleh bersaing, tak ada masalah, kita boleh bersaing, tetapi persaingan yang bagaimana? Tidak boleh membodek, tidak boleh menginjak-injak orang lain, tak boleh menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Maka itu jalan yang diberikan dan digariskan oleh syarak itu sendiri. Maka kita akan bahaskan pada minggu yang akan datang. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan jadikan setiap amalan kita yang ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan masukkan kita semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al fiha li ahadin syai'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.